Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa perlu lebih menghargai, mendengar suara hadirin yang begitu ramai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ramai sungguh, alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan PAS Selangor, PAS Pusat, tuan-tuan guru, para pensyarah, para alim ulama, cendekiawan, semua hadirin hadirat yang hadir dalam ledakan suara rakyat Lasak pada pagi ini. Terutamanya saya ucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada PAS Selangor atas penganjuran program yang saya kira julung-julung kali diadakan. Tuan-tuan bayangkan bagaimana sebuah parti politik yang begitu berpandangan jauh boleh mendengar apa saja keluhan rakyat. Saya kira inilah manifestasi sebuah siasat syariah politik yang berteraskan Islam, yang mencontohi bagaimana Umar Al-Khattab boleh mendengar suara rakyat. Rasulullah SAW berbincang dengan para rakyatnya. Inilah saya kira satu manifestasi politik Islam. Takbir. Saya doakan agar kita semua, terutama PAS, bakal memerintah Malaysia satu hari nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diberi amanah untuk mewakili suara mahasiswa selaku Presiden Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia. Kami membawa 3 isu yang utama. Kerana masa pun tidak begitu banyak, saya highlightkan 3 isu utama yang saya nak bawa pada hari ini. Isu pertama berkenaan dengan gejala sosial yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, baru-baru ini di Metro keluar satu statistik yang dikeluarkan oleh JPN. Kadar anak luar nikah daripada 2012 hingga 2015. 500,000. Lebih daripada 500,000 anak luar nikah yang ada di Malaysia sekarang. 16,000 padanya adalah kes remaja yang hamil. Begitu merisaukan kita betapa isu ini sangat serius di Malaysia. Apa yang saya nak highlightkan? Kebiasaannya isu-isu ini bermula dari peringkat remaja, mahasiswa, belia dan sebagainya. Saya nak highlightkan, saya nak tekankan perlunya suatu tindakan serius. Penekanan pendidikan agama, pendidikan sosial dan penerapan nilai agama secara lebih tegas. Termasuklah usaha kita dari sudut perlembagaan, usaha yang dibawa untuk memperkasakan mahkamah syariah juga perlu diambil serius, terutama oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kami, Gabungan Mahasiswa, melaksanakan satu survey kepada semua mahasiswa. Kami dapati 2,800 responden berkenaan dengan RU 355. Daripada 2,800 responden ini, 96% menyokong agar mahkamah syariah diperkasakan. Mewakili suara majoriti mahasiswa, mahasiswa Muslim mahukan diperkasakan mahkamah syariah sebagai satu usaha untuk kita membendung, untuk kita mengawal, mendidik masyarakat supaya menjaga akhlak dan nilai peribadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia macam saya cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan, patutnya saya nak cakap pada pimpin sebab stage ke sana, minta maaf lah. Saya nak highlightkan perkara pertama, iaitu tentang bagaimana kerajaan negeri, kerajaan pusat menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan masalah bagi menguruskan remaja-remaja kita pada hari ini. Itu point ataupun touch point saya yang pertama. Yang kedua, mahasiswa, bila kita sebut pasal mahasiswa, kita teringat berita yang lama tahun lepas. Ada kes mahasiswa lapar, putus, usus dan sebagainya. Saya katakan ini bukan isu yang main-main. Bukan isu kartun atau isu yang dibuat-buat. Ada rakan-rakan saya yang memang di waktu yang tiada duit, terpaksa menanggung diri sendiri dengan makanan segera, berpuasa dan sebagainya.
kos sara hidup yang begitu menekan mahasiswa sendiri. Bayangkan cukai di Malaysia hari ini bukan sahaja dibayar oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi, tetapi juga dibayar oleh mahasiswa. Tuan-tuan tahu, dikeluarkan oleh kerajaan gaji berpendapatan rendah 1,900 ke bawah. Kajian daripada UNICEF dan UNITA menunjukkan bahawa pendapatan rendah di Selangor terbaru adalah bawah RM3,000. Mahasiswa yang keluar bekerja ataupun yang masih belajar dikira berpendapatan rendah. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan, kalau RM3,000 ke bawah, tuan-tuan boleh apply BRIM. Betul kan? Menunjukkan memang asasnya mahasiswa ini dalam tekanan kos sara hidup yang tinggi. Dengan tol, kami mahasiswa pun bayar tol. Kami mahasiswa pun ditekan dengan minyak dan sebagainya. Ini menyebabkan tekanan yang cukup serius buat kami di universiti. Apa yang saya nak highlightkan, bagaimana usaha kerajaan pusat sendiri atau kerajaan Selangor untuk membantu meringankan kos sara hidup bagi pelajar-pelajar, mahasiswa dan anak muda. Kita tak mahu dengar mereka-mereka yang belajar universiti terpaksa, beberapa kes dah berlaku, terpaksa berhenti belajar untuk menanggung diri sendiri dan menanggung keluarga. Beberapa sahabat saya sendiri terpaksa berhenti belajar untuk meneruskan hidup. Yang ketiga, pasca graduasi. Mahasiswa selepas sampai Menara Gading, lepas keluar universiti kita akan boleh kerja dan sebagainya. Perbualan saya dan rakan-rakan mahasiswa yang baru saja bergraduasi, dulu orang berfikir selepas pada graduasi untuk menyimpan, kita nak beli bangunan sekian. Perbualan saya dengan rakan-rakan, sekarang kita bukan berbual begitu. Kita berbual, kita dapat gaji, esok nak makan apa? Esok nak makan apa? Menunjukkan bahawa keadaan mereka yang cuba menyara diri bukan lagi untuk berfikir masa hadapan dan sebagainya. Belum lagi kita lihat mahasiswa yang terpaksa ataupun postgraduate ataupun graduan yang terpaksa meminjam untuk perkahwinan dan sebagainya. Jadi isu ini sangat penting untuk diberi penekanan. Jikalau kita tengok anak muda sendiri tak boleh nak survive, bagaimana keadaannya untuk tempoh masa akan datang. Isu yang ketiga yang saya nak bangkitkan di sini berkaitan dengan keadaan pendidikan anak muda, mahasiswa. Mahasiswa dihantar ke universiti untuk menuntut ilmu, untuk menjadi seorang yang berpendidikan pada masa akan datang. Tetapi masalahnya adalah pada tahun ini bajet 2017 yang dibentangkan oleh kerajaan telah memotong 20% daripada peruntukan pada bajet 2016. Yang mana peruntukan ini dipotong 2 tahun berturut-turut, menyebabkan kesempitan ataupun tekanan pada pihak universiti yang berkemungkinan pihak universiti akan menaikkan yuran-yuran pengajian atau sebagainya. Dahlah mahasiswa ditekan segala di setiap sudut. Pendidikan pula dipotong peruntukan di universiti awam. Menyebabkan ada berlaku kes-kes setelah kami kumpulkan pensyarah kontrak yang diberhentikan, kos-kos yang dinaikkan, bayaran-bayaran yang secara tidak langsung perlu student bayar dan sebagainya. Adakah dengan kondisi ekonomi hari ini kerajaan pusat perlu memperjudikan nasib mahasiswa kita? Adakah suara-suara ataupun pendidikan mahasiswa ini tidak penting bagi kerajaan pusat? Itu persoalan yang kita lontarkan. Dan setakat hari ini tidak ada respon yang positif. Penekanan kami pada Kerajaan Negeri Selangor, kami ucapkan tahniah kerana Kerajaan Negeri Selangor begitu cakna tentang pendidikan, diberi peruntukan khas untuk di universiti-universiti awam, 4 universiti utama. Cumanya yang saya nak katakan, bagaimana Kerajaan Negeri Selangor sendiri boleh melihat penduduk-penduduk anak-anak Selangor yang lebih meluas daripada 4 universiti tersebut, dengan peruntukan yang lebih banyak yang sesuai dengan keperluan mereka. Kami ada buat kiraan dari selepas pada bajet Selangor yang dikeluarkan, kami buat kiraan
jumlah yang diperuntukkan tidaklah begitu banyak untuk sesuai dengan jumlah anak Selangor yang ada di Malaysia. Yang kedua, bagaimana Selangor boleh menjadi contoh kepada kerajaan pusat melalui universiti-universiti yang ada, UNISEL, KUIS dan sebagainya, menjadi contoh kualiti pendidikan yang hebat dengan peruntukan ataupun kos bagi mahasiswa yang murah. Kita bukan minta hidup percuma. Kita tahu tidak ada benda yang percuma di dunia. Cuma bagaimana kerajaan, kita melihat kerajaan serius untuk isu pendidikan mahasiswa dan anak-anak yang bakal memimpin pada masa akan datang. Kita tanya kepada menteri, kebanyakan menteri ataupun mereka pemimpin-pemimpin yang ada di luar sana, adakah mereka betul-betul yakin dengan sistem pendidikan Malaysia? Kalau mereka benar-benar yakin, kenapa kebanyakan mereka tidak menghantar anak-anak mereka di dalam universiti bertempatan? Kalau orang kaya cuba hantar di luar, kenapa? Adakah mereka tidak yakin dengan sistem pendidikan di negara sendiri? Jadi ini beberapa lontaran kami 3 isu yang saya kira sangat penting dan perlu dititik beratkan, sama ada oleh kerajaan atau bakal kerajaan, insya-Allah. Yang terakhir yang saya nak sebutkan, saya tak mahu mengambil masa, kita cukup dengan apa yang perlu disebutkan. Sebagai peringatan kepada semua pemimpin di dalam dunia ini, khususnya kerajaan Malaysia atau kerajaan negeri Selangor sendiri. Satu peringatan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW, "Ma min abdihi yastar'ihi lah ra'yatan lam yahidhu binasihi lam yajid ra'ihahu jannah." Atau kama qala, yang dikeluarkan oleh Bukhari. Yang diingatkan oleh Nabi, tidak akan mana-mana pemimpin yang telah dilantik oleh Allah memimpin rakyat mereka, tetapi mereka tidak menjaga hak rakyatnya, tidak menjaga kemaslahatan rakyatnya. Kata Nabi SAW, mereka ini tidak akan mencium bau syurga. Inilah peringatan Nabi kepada pemimpin-pemimpin yang ada, yang bakal, atau siapa saja yang memimpin, tidak kira di mana-mana tempat. Jadi peringatan yang saya mewakili mahasiswa menyebutkan beberapa perkara yang mudah-mudahan menjadi satu titik penting untuk diambil kira oleh kepimpinan PAS Selangor khususnya dan pemimpin Malaysia secara umum. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua rakyat yang hadir, mendengar dan cuba mengambil serius keluhan rakyat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pemimpin kita untuk melaksanakan yang terbaik untuk rakyat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.